Okay. So classification dah. Saya nak warm up sikit untuk classification sebelum kita masuk isomer. Buat soalan ni, Sat. Pen, pencil, whatever that you should have with you. Chris? Saya nak class of carbon. Saya nak label class of carbon. Saya nak state number of primary carbon, secondary carbon. Quick. Warm up sikit. Bangun sikit otak tu. Sekejap lagi kalau saya bercakap lah, dia mengantuk. So saya bagi kerja aja. Dia duduk buka mata tunjuk kat saya. Mata saya buka tau. Cuma mata saya memang kecil je. Alright, come on guys. Quick. So a quick warm up. Alif ada ke? Ada duduk macam siapa ke Alif? Alif Hakan. Ada Miss. Dah? Okay. Alif, saya nak jawapan. Primary carbon ada berapa? Alif? Dan Alif hilang. Alright. Aisyah, Syakira? Shakira, primary carbon.
Mohon dengar ke suara saya? Dah Miss. Dengar Miss. Oh, dia pula tak nak layan saya. Kesian gila aku. Alright. Ya, Syakira. Primary carbon berapa Syakira? Saya dapat 4. Betul ke? 4. Secondary. Secondary. Come on. Saya bagi masa dah kan? Tertiary. Jasmine. Izul. Primary dapat 7. Secondary. 2. Tertiary. 1. 1. Quaternary. 1. Betul. Alright, let's see apa yang Izul cakap dengan Syakira cakap. Syakira bagi satu jawapan je. Let's see. So first and foremost macam kita bincang last week, bila dia bagi dalam bentuk condensed, okay, dan soalan hanya minta kamu classify the carbon and so on. Memang kita tak boleh classify teruslah sebab kita ada kehadiran bracket, kita tak nampak pun dia kelas apa. So apa yang kita akan buat, kita akan kembangkan. Dan teacher akan mula dengan carbon ini. Kita mula dengan carbon ini sebab dua ni adalah duduk dalam bracket. CH3 dua ni duduk dalam bracket. So teacher akan mula dengan carbon ni. So this guy holding a CH, dan this guy pegang dua CH3. Dan bila saya kata kembangkan sayang, kita tak perlu kembang 100% pun. Macam kita bincang last week lah, kita tak perlu kembang 100%. Kita hanya perlu kembang sehingga kita nampak. So saya ada CH2, sambung dengan O, sambung dengan CH2. Okay. Lepas tu pacik ni, sambung dengan C. C ini pegang 3 CH3. Kembangkan satu-satu. Alright, kalau tak nampak, tak boleh nak follow, guna jari. Ikut je. Alright, satu jari guna, satu tangan tulis. So, kamu akan nampak. Okay. Kalau tak boleh, kalau rasa tak selesa nak kembang bentuk ni, teacher saya tak boleh lah nak condense separuh, nak kembang separuh. Saya nak kembangkan semua. Buat whatever cara yang kamu nampak dan kamu selesa. Okay. So, over here, dah kembang, baru kita classifykan dia. First and foremost, ada tak carbon yang pegang double bond? Tak ada. Tak ada. So, kita boleh classify semua orang? Okay, kita boleh classify semua orang. Boleh. So, kita akan tengok dan kita akan classify semua orang. Macam biasa, 4 ikatan, hanya berapa ikatan yang terikat pada carbon. Itulah kelas dia. Carbon ni primary, tertiary, correct me if I'm wrong. Secondary, this guy, secondary. This guy, kehadiran primary walaupun dia duduk tengah-tengah. Dia adalah primary walaupun dia duduk tengah-tengah sebab dia attach kepada O. So O kita tak kira, kita hanya kira bond yang terikat pada carbon. Sama juga dengan carbon bawah, pacik ni akan jadi primary sebab dia terikat pada satu carbon sahaja. 2 hidrogen, 1 oksigen. So dia primary kat sini. Automatically this guy adalah primary carbon kamu. Dan kita ada kehadiran 1 quaternary sebab 4 ikatan terikat dengan carbon. So let's see. Betul tak Izul bagi jawapan tadi? Primary teacher ada tunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That is my primary carbon. Kedua, saya nak ada secondary 2. 1, 2, secondary 2. Okay, so betul lah. Tertiary 1, tertiary 1. Agree?
Last but not least, saya ada kehadiran quaternary 1. Perfect. Okay. Sambung lagi. Saya nak functional group that exists in here. Please, saya nak functional group that exists in here. Senang je. Oh, belak nota. Bawa nota tu masuk exam. Belak, semua duduk tengok tepi dah. Duduk selak dah. Tak berhenti dah. Nasib baik nota ada duduk kat tepi. Nota kalau duduk kat toilet dah habis dah. Selak Irfan, jumpa dah Irfan. Irfan yang pertama. I got alkoxy. Alkoxy, kumpulan mana tu? Ether. Ya, dalam ni saya patut bulat apa? COC. Alright. First yang Irfan bagi, alkoxy. Alright, saya minta functional group ya. So kita hanya label alkoxy. Satu lagi yang senang. Fatin? Halogen. Halogen tu siapa Fatin? Cl. Cl. Kita label Cl. Cl kat sini adalah halogen. Simple. Okay. Sila nota. Nasib baik nota dah. Okay. One more. Alright. One more. Very quick one. Dah. Buat. Benda yang sama. Buruk ke tulisan saya? Minta maaf. Make sure kembang betul je. Saya minta yang tu je. Dalam organik ni, bila soalan bagi condense dan step 1 kamu mesti adalah kembangkan dia lah. Dan bayangkan kamu kembangkan struktur tu salad dari awal. Hang rasa jawapan hang yang lain macam mana? Alright. So step 1 dalam organic chemistry, kembangkan soalan tu betul-betul. Okey, mari kita mencuba nasib lagi dengan alif. Primary ada 1.
Secondary. Yang kosong. 6. Tu. Ada. Jadi tak ada, kosong. Kosong juga. Alright, ada jawapan lain? Thank you. Ada orang nak bagi jawapan lain? Okay. Semua setuju? Saya minum Boleh Yasmin? yang primary ada 5. Secondary ada 3. Tertiary ada 1. Yang tu ada, tak ada, kosong. Alright, kita tengok saya ada 2 set jawapan kat sini, kita tengok mana satu betul. Okay, so first and foremost macam biasa kita akan kembangkan. Just nak kembang satu-satu, your COOH kat sini is actually a COOH lah. So dia patutnya adalah C double bond O, OH. That is your carboxyl. Okay, next saya ada CH dan CH saya sekarang bonded kepada CH2, CH3. Bonded kepada CH2, CH3. Okay. And then, kita sambung lagi. Dia ada 2 CH2, sambung dengan 2 CH2. Alright, apa itu CO? Alright, apa maksud CO? C ni sekarang tak ada hidrogen. Dan dia pegang satu O je. C ni tak ada hidrogen dan dia hanya pegang satu O. Bermakna karbon ni sebenarnya pegang double bond O. Supaya ikatan dia akan cukup 4. Siapa yang letak single bond O, dia takkan cukup 4 sebab dia tak ada hidrogen. Alright, karbon ni tak ada hidrogen. So dia mesti adalah double bond O. Sambung dengan CH. CH ni pegang NH2. Alright, sama juga. Next kita nak tengok kat sini. Apa maksud CHO? CHO maksud dia adalah CH double bond O. Itu maksud CHO. Alright, that is your CHO over here. Supaya ikatan dia akan cukup. Dia akan sambung dengan C. HO adalah double bond O, H. Supaya ikatan dia cukup. Okay. Beza dengan alkohol, saya nak compare siap-siap. Beza dengan alkohol, macam mana nak bezakan CHO dengan alkohol? Macam mana saya nak tahu dia adalah double bond O atau single bond O? Senang, tengok bilangan hidrogen. Kalau dia adalah alkohol, dia kena dalam bentuk CH2OH. Baru ikatan dia akan cukup 4. Yang ni dengan C lah, OH. Alright. Kalau dia adalah aldehyde, cara kita tulis adalah CH1O, di mana dia akan pegang 1H double bond O. Boleh beza? Okay. So, macam saya cakap, dalam exam berhati-hati je. Baca soalan tu betul-betul. Okay, baca soalan tu betul-betul. Make sure ikatan pada setiap karbon adalah cukup. So, next, let's see. Kita ada kehadiran double bond kat sini. Kita ada kehadiran double bond O, C double bond. So, bila kita ada kehadiran double bond kat sini, bermakna kita tak boleh classify karbon yang pegang double bond ni. Dan macam saya bincang last week, bila tak boleh classify, jangan letak apa-apa, biarkan dia. So, kita biarkan dia. Next, kita akan classify karbon yang kita boleh classify. Karbon ni akan jadi tertiary, 1, 2, 3. Karbon ni jadi secondary, 1, 2. Karbon tepi jadi primary. Next, saya ada karbon tengah, secondary. Okay. So, dua ikatan lah, nampak kat situ. Karbon yang pegang double bond, kita tak boleh nak classify. So, kita biarkan karbon yang pegang double bond tersebut. Next, saya move on kepada karbon yang pegang NH2. Karbon yang pegang NH2 pegang 2 karbon. So, secondary.
Carbon last kat sini kita tak boleh nak classify sebab dia pegang double bond O. So habis cerita lah kat situ. Therefore, jawapan saya untuk primary adalah 1. Structure nampak besar tau. Structure nampak besar. Tapi tak semua carbon yang kita boleh classify. Therefore, your primary carbon hanya adalah 1. Kedua, saya ada secondary carbon saya. Let's see, secondary carbon saya 1, 2, 3, 4. Secondary carbon saya 4. Next, saya ada kehadiran tertiary. So kita tengok tertiary ada tak? Tertiary ada. Tertiary ada 1. So apa yang Yasmin bagi tadi? Tertiary 1. Quaternary tak ada. Quaternary kosong. Boleh? Alright. Kembangkan betul-betul dan make sure kamu hanya classify orang yang pegang 4 single bond. Sama, saya nak functional group yang wujud. Oh, ni tak payah saya nak nota dah lah. Buat siap-siap dah apa. Oh, nampak macam buat siap-siap dah. Basit, functional group pertama. Carboxyl. Carboxyl kat siapa? Dekat homologous series yang ada. Tak. Pada kumpulan mana yang saya patut bulat sekarang untuk carboxyl? COH. COOH. That is my carboxyl. Thank you. Saya Sabila. Sorry. Carbonyl. Carbonyl duduk kat siapa? Han tak buka mic weh. Saya baca ni. Carbonyl. C double bond OH. C double bond OH yang ni. Okay, so that is my carbonyl. Next. Nadira. Nadira. Nick Soleha. Semua online tengok bang. Amino, siapa? C. N. Alright, that is your amino. So, yang ni apa? Satu lagi. Yang ni apa? Carbonyl. Carbonyl. Soalan saya Azim, carbonyl sahaja ke ataupun carboxamide? Carbonyl. Kenapa bukan carboxamide? Sebab C kat sebelah tu tak gabung dengan N. Sebab dia orang tak duduk pada carbon yang sama. Carbonyl juga. Alright, sebab dia orang tak duduk pada carbon yang sama. Double bond O dengan NH2 duduk pada 2 carbon yang berbeza. Double bond O dengan NH2 duduk pada 2 carbon yang berbeza. Sebab tu dia bukan carboxamide. Simple question. Alright, soalan classification kalau keluar paling teruk macam ni je. Takkan teruk lagi daripada apa yang saya bagi. So don't worry. Okay. Alright, next. Saya nak masuk kepada isomerism. Sebelum saya masuk kepada isomerism, ada masalah ke yang nak tanya dulu? Dah tengok video? Faham semua? Ya, tak semua ke? Dia ada jenis-jenis asoma tu. Faham ke? Ada benda yang nak saya tekankan, nak saya explain lagi detail? Nak. Apa? Faham. Apa yang tak faham? Ada yang functional group isoma tu maksudnya certain je lah, boleh tukar-tukar. Ya, dia boleh tukar-tukar. Okay, functional group isoma. Aisyah kata tahu tak? Maksudnya bukan semua lah boleh jadi isoma. Yes. Bukan semua orang boleh ada functional group isoma. Okay. Hanya 4 pasangan tu je lah.
Oh, okay. Aisyah kata tak faham. Aisyah kata tak faham apa. Alright. Sebelum saya masuk kepada in detail setiap satu isomer, okay. Satu je saya nak ingatkan weh. Jangan semua benda tak faham. Susah. Prepare lah masuk kelas tu. Lain kali bila kamu tengok video ataupun kamu baca nota, kamu ada benda tak faham, ambil sticky notepad, lekat siap-siap kat nota tu. Tulis kat situ, saya nak tanya Miss Wong kenapa benda ni jadi macam ni? Kenapa bukan macam ni? Supaya hang tak perlu hafal soalan tu. So bila masuk kelas, bila saya tanya ada soalan tak, kamu baca je lah balik kertas sticky note tu. Alright? Sebab bila kamu baca nota, bila kamu tengok video, mesti ada benda yang kamu nak tanya. Mesti ada benda yang dalam hati kamu, kenapa macam tu? Betul tak? Hang tulislah kenapa tu. Alright? Hang tulis, tanya soalan tu. So, isomer. First and foremost, sebelum kita start isomer, apa yang kamu faham pasal isomer ataupun apa yang kamu tahu pasal isomer? Anybody? Anything yang come across bila saya kata isomer, rasa-rasa apa yang masuk dalam kepala otak kamu? Dia mempunyai nombor atom. Dia susun lain, structure dia lain. Arrangement dia berbeza. Good, Wani. Very good. So, Wani kata dia akan ada formula, molecular formula yang sama. Alright, dia akan ada molecular formula yang sama. Okay. Tapi dia akan ada structural formula yang berbeza. Alright. Apa maksud susunan berbeza adalah structural formula. Bahasa Wani tadi, dia akan ada number of atom yang sama. Alright, tapi dia akan ada arrangement yang berbeza. Very good. That is the main thing in isomer. Okay, dengan kata lain, kita tak buat reaction tau. Kita hanya susun semula. Sebab tu bilangan carbon, hydrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, chlorine, whatever yang dia ada dalam tu, dia kena kekal ada dan dia kena kekal sama. Apa yang boleh berubah? Susunan. Okay, very good. Lagi? Apa lagi yang kamu tahu pasal isomer? Anything. Yang sekarang kita tengah tengok isomer, kamu tak tengok nota dan apa yang masuk dalam otak kamu? Isomer ada 3 jenis. Thank you Azim. Dia ada 3 types. Okay, dia ada 3 types dalam syllabus kita. Kita akan tengok each and every one nanti. Dia ada 3 jenis. Alright, lagi? Apa lagi yang kamu tahu? Satu keyword yang saya selalu guna dalam video. Dia mesti kena hadir dalam bentuk apa? Dia kena datang dalam berapa bilangan? Dia mesti pair ke? Betul, dia mesti a pair. Dia sentiasa kena datang sepasang. Kenapa dia datang sepasang? Sebab bila saya kata dia adalah susunan yang berbeza. We are talking about number of carbon sama, susunan berbeza. Macam mana saya nak tahu susunan dia sekarang berbeza? Alright, kalau saya ada C4H10, saya letak satu je, saya bagi satu je. Macam mana saya nak tahu dia berbeza? Betul? Saya tak boleh nak tahu dia berbeza. Kita hanya boleh tahu dia berbeza dengan syarat saya bagi satu lagi. Alright? Bila saya bagi satu lagi, baru saya akan nampak, okay, susunan dia berbeza sekarang, Miss Wong. Susunan dia daripada 4 carbon straight, dia berubah kepada 3 carbon straight, 1 cabang. Nampak? Bila kamu nak kata Miss Wong gemuk lah, okay, Miss Wong gemuk, compare dengan siapa? Compare dengan Azim, Miss Wong kurus lah. Betul? Alright. Bila kamu nak buat comparison, apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah bila kamu nak buat comparison, kamu kena ada 2 benda. Baru kamu boleh kata, okay, benda ni sekarang A dengan B saya berubah. Baru kita nampak perubahan dari segi arrangement. Sebab tu saya selalu pesan kat budak, bila soalan tanya isomer, dia kena sentiasa datang sepasang. Siapa compare dengan siapa forever. Okay? Saya tak boleh nak compare tinggi apa tu? Azim, saya minta maaf tak, saya gurau je. Saya seriously gurau je. Okay, sebab tu saya kat first week kamu jumpa, saya minta maaf, saya siap untuk 18 minggu yang akan datang. So saya ada 3 jenis isomer yang kita akan bincang. Alright, kita ada 3 jenis isomer yang kita belajar. Alright, first one. Alia? Chain isomer. Thank you. Saya ada chain isomer. Basit?
Positional isomer. Positional isomer. Alright, Nick Azalina. Functional group isomer. Functional group isomer. Okay. Saya nak buat summary je. Nak ayat, baca dan nota sendiri. Main thing. Antara dua orang, apa yang beza? Senang je. Chain isomer. Bila nama pun chain isomer, different in rantai carbon. Alright, nama pun chain isomer. So rantai itu kena berubah. Rantai apa? Rantai yang paling panjang adalah rantai carbon. So dia kena beza dalam rantai carbon. Bila saya kata positional isomer, nama pun position. So apa yang kena beza? Different in position. Alright, different in kedudukan. Position siapa? Position, branches, alright, atau substituent. Okay, kalau tak ada OH, CH3 pun boleh pindah tempat. Siapa kata OH je boleh pindah tempat? Siapa kata Cl je boleh pindah tempat? Alright, CH3 pun boleh pindah tempat. Kita akan tengok nanti. Alright, so position, different in position. Dan last but not least, bila saya ada functional group isomer. So yang patut berbeza kat sini adalah different in functional group ataupun homologous series. Nampak? Kamu kena ingat, tadi saya compare saya dengan Azim adalah guna gemuk. So saya compare saya dengan Azim, saya kurus lah. Betul Azim? Tapi kalau compare ketinggian, bila saya compare ketinggian, Azim menang lah. Azim tinggi lah. Betul? Saya rasa dia tinggi lah. Saya rendah je, kalau kamu lagi rendah daripada saya, bye-bye dah weh. Okay? Alright, so kat situ satu kita compare gemuk. So it's a different type of isomer. Satu saya compare tinggi. Another type of isomer. Same thing over here. Bila saya compare chain isomer, kita hanya compare rantai carbon. Dan bila saya kata saya hanya compare rantai carbon, dia kena ada benda yang sama. Bila saya hanya compare rantai carbon, saya akan kata position kekal. Kalau saya ada OH, OH duduk karbon pertama. Biarkan dia duduk karbon pertama, jangan ubah. Alright? Jenis functional group dengan jenis homologous series kekal sama. Sebab yang saya nak ubah sekarang, yang saya nak nampakkan dia chain isomer, saya ubah rantai je lah. Jangan ubah semua benda. Benda ni senang. Dia jadi susah sebab kamu tamak. Kamu nak ubah semua benda sekali. Dan benda ni jadi susah. Tak payah. Alright? Saya nak nampak rantai jadi makin pendek. Rantai je lah ubah. Orang lain duduk diam-diam. Alright? Sama juga dengan positional isomer. Bila saya hanya nak ubah kedudukan, rantai bagi sama. Alright? The chain of the carbon bagi sama. Rantai carbon duduk sama. Jenis functional group, jenis homologous series sama. Jangan ubah. Kalau dalam ni saya pegang C double bond O, kita pegang C double bond O sampai bila-bila. Alright, cuma kita ubah kedudukan C double bond O. That's it. Kalau tadi rantai carbon dia adalah 4 straight chain, kekalkan dia 4 straight chain, jangan ubah. Okay? Functional group isomer yang berubah hanya adalah functional group. So yang sama, rantai carbon. Rantai carbon jangan ubah. Alright? Position, tak payah ubah. Okay? Saya ada 3 faktor sekarang sayang. Saya ada rantai, saya ada kedudukan, saya ada jenis functional group dan homologous series. Setiap kali ubah 1. Okay? Setiap kali hanya ubah 1. Make sense? Alright. Sebab Ifan tanya pasal functional group. So kita tengok functional group lebih sedikit lah. So saya nak bincang soalan yang ada functional group terlebih dahulu. Okay? Contoh yang ni. Saya nak fokus pada functional group dulu lah. Nanti kita patah balik kepada yang lain. Kamu jawablah yang lain tu. So kat sini saya ada, kita kira dulu bilangan carbon. 1, 2, 3, 4, 5. So saya ada C5. Okay, kat sini. Saya ada H berapa? 3 tambah 2, 5, 7, 9, 9, 11, 11. Dan OH. Satu lagi. Yang ni optional. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Saya suka buat. Sebab senang saya nak check jawapan saya.
Alright, kalau soalan dah bagi, saya suka buat balik dalam bentuk molecular formula. Sebab apa? Saya tahu molecular formula saya kena sama. Bilangan carbon, hydrogen, OH saya kena sama. Okay? Dan functional group isomer adalah antara yang mungkin kamu tak berapa nak selesa. Functional group isomer hanya ada 4 pasang. Pasangan pertama, alkene, carbon-carbon double bond, mesti adalah sekali dengan cycloalkane, carbon-carbon single bond ring. Yang ni pasangan pertama. Pasangan kedua kita tengok alkohol dulu. Alkohol, pasangan dia siapa? Ether. Thank you Wani. Pasangan alkohol adalah ether. Dan kalau saya tahu alkohol adalah OH seperti yang ada, ether saya adalah COC. Nak lukis isomer pasangan dia macam mana? Alright, kita dah ada satu orang. So saya nak cari sepasang lagi, seorang lagi lah untuk jadikan sepasang. Dan seorang lagi tu mesti adalah ether. Mula dengan ether. Mula dengan ether. Mula dengan benda yang kita nak. Alright, mula dengan benda yang kita nak. So, saya ada C5, H11, OH. Saya boleh combinekan dia jadi C5, H12O. H ni tambah kat sini. Okay? So, kalau benda yang saya nak adalah C, single bond O, single bond C, saya dah guna 2 carbon, saya dah guna oksigen. So, carbon tinggal 3. Masukkan 3 tu. So, nampak tak? OH saya, kalau nak kekal kedudukan, OH saya duduk carbon pertama. So, saya biar COC saya duduk carbon pertama lah. Saya nak ubah functional group je. So, saya letaklah 3 carbon tu straight chain. Tak ada masalah. Betul? Sebab yang penting adalah daripada OH, ubah jadi COC. Settle. 3 carbon lagi, masuk. Penuhkan dengan hidrogen. Hidrogen saya ada 12. Macam biasa, hidrogen adalah orang yang kamu akan guna untuk check jawapan kamu betul atau tidak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Okay, saya selalu dari awal saya ajar sampai hujung saya mampu dengar lah ayat ni. Kira hidrogen. Jangan tinggal, jangan lupa hidrogen tu. Yang tu yang akan buat jawapan kamu salah. And this is your functional group isomer. Okay, this is your functional group isomer. Make sense? Mula dengan benda yang kamu nak. Contoh, sekarang saya ada C5H12O. Okay, label lah. Satu lagi, label lah. Bila kamu ada 3 jenis jawapan macam condensed, expanded, skeletal. Bila dia ada banyak jenis, kita label lah sayang weh. Alright, that is your functional group isomer. Alright, label, jangan lupa label. So saya ada C5H12O. Saya pergi kepada chain isomer, boleh sikit kita tengok sikit chain isomer. Chain isomer saya adalah apa? Rantai berubah. Saya ada 5 carbon straight chain sekarang yang soalan bagi. Kita sentiasa lukis benda yang kita nak dulu. So saya lukis dulu benda yang saya nak. Saya nak pendekkan dia. So daripada 5 carbon, saya nak pendekkan jadi 4. 1 tu letak siap-siap. Okay? Nampak? Lukis dulu. Sentiasa mula dengan benda yang kamu nak. OH tak payah ubah. Kekalkan OH balik. Okay? Lepas tu lengkapkan hidrogen kamu dan kamu akan perasan kamu akan guna bilangan hidrogen, O dan carbon yang sama. Alright? So hidrogen patut adalah 12. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O1. Sentiasa mula dengan benda yang kamu nak. Okay? Dan kalau positional isomer pula. Positional isomer, macam yang kita bincang tadi. Positional isomer, saya tak nak ubah benda lain kecuali kedudukan. So kalau saya ada functional group, saya ubah kedudukan functional group lah. Kalau saya hanya nak ubah dia, orang lain duduk diam-diam. 5 carbon tu duduk diam-diam, jangan ubah. Lukis benda yang kita nak dulu. OH nak pindah tempat. OH tadi duduk carbon pertama saya. So saya pindah tak payah pergi jauh pun.
OH duduk karbon kedua. Betul dah. Nampak? Alright, Zain. I think you have a disease, Azin. Disease senang mengantuk. Azin pernah dengar kawan-kawan kamu duk kata yang Miss Wong suka baling marker? Apa dia? I have a big bag of marker and I'm very good in aiming. Alright, so that is your positional isomer. Saya harap kamu nampak kedudukan berubah daripada 1 berubah kepada karbon nombor 2. Dan saya nak ingatkan satu je. Ya, Miss, kita tak payah tu lukis ke rantai panjang dulu? rantai panjang yang ni. Yang first sekali. Yang ni. Okey. Ah. Untuk soalan ni, sebab dia dah bagi. Untuk soalan ni, tak payah. Jenis soalan ni senang. Sebab tu dalam video YouTube saya tak ajar. Sebab jenis soalan ni, dia dah bagi dah. Kita nak lukis functional group isomer untuk dia. Kita nak lukis chain isomer untuk dia. Kita nak lukis positional isomer untuk dia. Untuk soalan ni, pasangan kamu, dia dah bagi separuh. Alright? So, kita tak perlu lukis balik sebab dia dalam soalan. Tapi kalau soalan tak bagi yang ni, soalan hanya bagi C5H12O, soalan macam ni yang hampa menyampah kan? Tak tahu nak susun macam mana. Tak tahu nak mula macam mana. Soalan kalau dia hanya bagi yang ni, dan kamu kena lukis dua-dua. Okay? Alright, untuk soalan macam ni, jarang keluar. Sebab kita memang nak kamu lukis dua. Alright? Dan bila dia lukis dua, bila kamu kena lukis dua-dua tu dapat markah tau. Dengan syarat kamu label. Dua-dua tu hilang kalau kamu tak bagi tahu dia adalah jenis isomer apa. Tolong Selalu sangat kita jumpa budak jawab betul ni, saya nampak jawapan dia kemas betul, saya tahu dia faham. Tapi saya tak boleh bagi markah. Sebab dia tak cakap dengan saya siapa functional, siapa positional, siapa chain. So kita tak boleh bagi markah langsung. Okay? Make sense? Alright, saya nak tengok functional group yang lain. Okay, kita tengok yang ni. Just fokus pada functional group je. So, functional group isomer untuk yang ni, bila dia adalah double bond. Alright, bila dia adalah double bond kat sini. Okay, kita tahu sama, saya suka kira balik. C1, 2, 3, 4, 5. C5, H5, 9, 10. Okay. So, kalau dia adalah alkene, functional isomer dia cycloalkane. Mesti adalah cyclo. Cyclo bermakna ring. Dan nak hidup senang, tak payah fikir ring carbon berapa. 5 carbon kan? 5 carbon ring. Habis. Alright? Tak payah fikir nak 3 ke, nak 4 ke. Sebab kalau ring, dia minimum 3 lah. Baru nak jadi satu ring kan? Baru nak jadi satu, orang kata apa? Bulatan. Okay? So boleh jadi 3, boleh jadi 4. Alright, kalau 3 mungkin like this. Betul. Kalau kamu tanya teacher macam ni salah ke? Tak salah, betul. Tak payah fikir banyak. Soalan kan bagi 5 rantai. 5 carbon straight chain kan? Soalan bagi 5 rantai straight chain, kita hanya nak ubah functional group. Rantai tak payah ubah. Kekalkan je lah 5 carbon. Nampak? Kekalkan je lah 5 carbon straight chain. Tak ada masalah. Okay? Dan saya nak buktikan sedikit kat sini. Kenapa kalau alkene, pasangan dia adalah cycloalkane? Sebab bilangan hidrogen dia pun sama. Alright, bilangan hidrogen dia sama. Karbon ni sekarang pegang 2 ikatan. So setiap karbon dalam ni sebenarnya pegang 2 hidrogen lagi. Untuk cukup 4 ikatan. Dalam cyclo, kamu selalu tak nampak hidrogen tu. Kamu tak nampak je sayang. Kamu bukan tak boleh kira. Okay? Kita tak perlu tunjuk. Tak bermakna kamu tak perlu tahu. Faham maksud saya? Hang conteng-conteng pun hang boleh nampak dia sebenarnya adalah C5H10. Sebab tu alkene, kawan dia adalah cycloalkane. Tak ada orang lain. Tak payah fikir orang lain. Okay? Alright, soalan setakat ni. Okay? So, next. William, Ya. Miss, kalau dia suruh draw all possible isomer kan, kena lukis belaka. Kena lukis semua. Yang segitiga yang petak tu. 3 petak tu. Ya.
Bukan setakat 3 sayang, saya boleh ada 4. Saya akan bagi soalan latihan all possible isomer. Kalau kamu boleh lukis all possible isomer, otak kamu dah terbuka sikit dah. Minda tu terbuka, nak cerah sikit lah hidup tu. Kalau tak, duk straight chain, tak berhenti kan. Alright, bila nak pandai. Nampak? Berbeza tau. Alright, susunan dia berbeza kan? Alright? Boleh. Alright, boleh. So, saya nak tengok carboxylic acid. Carboxylic acid over here, saya ada kehadiran COH. Dan kalau saya ada COOH, pasangan kawan dia siapa? Ester. Ester. Alright, pasangan kawan dia Ester. Thank you. Alright, kalau yang ni adalah carboxylic acid, pasangan kawan dia adalah ester. Macam biasa sayang, mula dengan benda yang kita nak. Saya nak ester. So tak payah mula dengan karbon panjang-panjang semua, tak payah. Mula dengan C double bond O, C double bond O, single bond O, C. Mula dengan benda ni. Alright, benda ni yang kena ada wajib dalam jawapan kamu. So mula dengan benda yang wajib dalam jawapan kamu. Nampak? Alright, tu cara dia. Dan soalan sekarang, kalau kamu perasan, kalau kita lukis terus dan kita tak kira balik berapa karbon, berapa hidrogen, sebab tu dia jadi susah. Sebab tu bila saya dapat soalan macam ni dan soalan minta isomer, saya akan kira balik. Okey, saya ada C4. 1, 2, 3, 4. Hidrogen saya ada 3, 2, 2, 1. So tambah, tekan kalkulator dapat H8, O2. Saya suka lukis isomer dalam bentuk ni. Sebenarnya kalau isomer dia bagi bentuk macam ni, lagi senang. Kamu senang nak check jawapan. So, oksigen 2 settle lah, letak dah. Karbon 4 saya dah guna 2, so tinggal 2. So, karbon 2 tu nak letak mana? Letak je lah kat mana-mana. Alright, dia semua ke sebelah kiri. So, saya bagilah rantai kiri tu panjang sikit, letak 2 lagi. So, 2 karbon, 4 karbon settle. 1, 2, 3, 4 karbon settle. Hidrogen ada 8. Masukkan hidrogen 8 dan make sure hidrogen 8 tu betul. Alright, make sure hidrogen 8 tu betul. 5. Karbon ni tak perlu. Karbon ni 3. Alright, and your functional group is changing guys. Daripada COOH bergerak kepada C double bond O single bond OC. Alright. Sentiasa mula dengan benda yang kamu nak. Sentiasa. Okay. Question? Alright. Kalau tak ada, kita one more sebab saya ada alkohol. Seorang lagi adalah alkohol. Kita turun. Okay. Alcohol, let's say. Draw me this. Kita buat alcohol C. Tak payah panjang. C3H8O. Pendek je. Saya nak alkohol, benda ni adalah alkohol. Saya nak alkohol dan pasangan functional groupnya. Pasangan functional group alkohol siapa? Ether. Ether. Alkohol adalah OH. Ether adalah COC. Please. Madam, Ya. Madam bagi tu ether ke alkohol? Saya nak functional group isomer. Hang lukislah dua-dua. Saya mana bagi contoh sekarang. Saya tak ada nampak cara jawab. Saya mula dengan yang ni. Dan saya minta functional group isomer. So jawapan kamu kena ada sepasang lah. Okay. Dia kena ada sepasang lah untuk tunjuk dia berubah daripada alkohol kepada ether.
Saya nak tengok jawapan melalui kamera. Isomer is a very interesting question and I love it. Soalan senang. Pilih satu dapat satu markah. Betul tak? Han nak buat apa? Han susun-susun carbon je. Senang. Okay, dah. Saya nak jawapan. Saya nak one punya. Tunjuk kat kamera. Pegang kertas je, tak apa. Okay, that is your alcohol. Ether. Tak ada lagi. Okay, cepat. Alang-alang. Oh, ya. Saya nak tanya, kalau yang positional tu kan, kita kena ubah yang functional group dia bagi kan? Tapi kalau dia tak bagi functional group, contoh macam alkene tu kan, jadi kita kena ubah CH lah kan? Tapi Yeah. bukan kalau kita ubah C tu akan jadi ubah chain ke? Kamu boleh ambil like this. Yang ni tak boleh, soalan ni tak boleh. Katakan saya ada, bukan soalan ni, saya ambil soalan lain. Soalan ni tak boleh. Okay. Kalau saya ada like this. Certain soalan boleh ya, certain soalan tak boleh. So saya ambil kiraan saya dari kiri sebab saya CH3 nak dapat nombor terendah. So 1, 2, 3, 4, 5. Rantai tak perlu ubah pun. Fine. Saya boleh ubahkan dia ke karbon nombor 3. Maksudnya kalau yang longest chain dia masih sama, kira okey lah. Kira boleh lah. Yes. Okay. Kalau yang chain tu kita change yang longest chain dia lah. Ya. Oh, okay. Alright. Thank you, Miss. Yep. Dah Wan. Tengok. Boleh tengok jawapan Wan kalau kamu pin. Okay. Good. Alright. So that is the way kita jawab functional isomer. Functional isomer sekarang memang ada 4 pasangan je. Takkan lari. OH pasangan dia adalah COC. Okay. C double bond C adalah C single bond ring. C double bond O OH adalah C double bond O single bond O. Ester. Carboxylic acid, ester. One more apa benda ni tau? Oh, aldehyde ketone. Oh, yang ni tak ada lagi. One more adalah aldehyde ketone. Okay, one more adalah aldehyde ketone. Dan ikut sikit je saya nak tunjuk. So, one more yang ni saya tunjuk ya. Aldehyde ketone lagi senang sayang. Obviously sangat-sangat senang. Kalau saya ada CH3, C double bond O, C CH3. That is my ketone. Sebab double bond O duduk antara carbon. Okay. So, kalau nak jadikan dia aldehyde, senang je. Look at aldehyde dulu. C double bond O letak tepi. Carbon 2 tu straight chain jangan ubah. Carbon 2 tu straight chain jangan ubah. So, kamu akan dapat aldehyde. Okay. Bilangan karbon hidrogen akan tetap sama. 3 karbon. 1, 2, 3. 6 hidrogen. 3, 3. 1, 2, 3, 3. 1 oksigen. Okay. Dia terus akan jadi functional group isomer. Make sense? Okay. Untuk kamu, saya akan bagi soalan ekstra sebab ada soalan yang saya tak berapa pendek sangat soalan dia saya rasa.
Okay, soalan 6 ni kamu akan lukis untuk functional isomer, untuk chain isomer dengan positional isomer. Kalau kamu nak praktis untuk tulis dalam bentuk sepasang, kamu boleh sentiasa salin balik yang ni. Yang ni akan jadi one of the pasangan lah, one of the separuh pasangan tu. Boleh. Habit, alright? Jadikan dia a good habit. So boleh salin. Cuma soalan ni, soalan all possible isomer, soalan ni tak syok sama sebiji dalam video saya. Saya tak perasan. Kalau saya perasan, saya tak bagi dah C4H10 kat. Saya compare dengan nota. Bila saya tengok nota, oh nota tak guna yang ni. Saya pun guna lah sekali pop dalam tutorial. Cheese. Alright, cheese betul. So, here is my extra question. Okay, 2. Okay, cukup ke? Ini pun dah boleh banyak dah ni. Okay, soalan 2 ni, molecular formula baru yang saya bagi, guna soalan 7 ni. Saya masih nak all possible, saya nak semua possible, dan saya nak identify the type of isomerism. Untuk soalan jenis ni, tolong tengok video, tengok cara jawab. Sebab yang saya ajar dalam video tu adalah cara yang paling senang di mana kita guna simbol Roman 1, Roman 2, Roman 3 and so on. Tolong jangan lukis balik untuk identify chain isomer or positional isomer. So siapa yang macam muka blur tak tahu saya duk cakap apa tu, tengok video soalan last sekali, minit-minit last tu, pergi tengok bahagian tu. Alright, cara nak jawab soalan all possible isomer. Soalan ni kalau keluar, saya minat. Kamu boleh score. Alright, maka dia akan jadi agak banyak. Dan jangan risau, dia tak akan keluar sampai C10. Kalau Azim nak tanya teacher, macam mana saya nak tahu all possible tu berapa? Dia tak akan keluar sampai suruh kamu lukis 20, 30, tak ada weh. Ni paling banyak dah, C5 ni paling banyak dah. Yang saya bagi ni kira paling banyak dah lah. Alright. So, lukis untuk yang ni, lukis untuk yang ni. Soalan ni pun still buat lah, kita akan bincang. Soalan ni yang saya nak fokus untuk hari bila kita jumpa lagi untuk hari Khamis nanti. Okay. All possible tu kalau kamu boleh lukis, you'll be very very good already. Okay. Alright. Practice. Cuba untuk chain isomer, positional isomer and so on. And kalau ada apa-apa, kita akan jumpa balik hari Khamis nanti. Ingat ya, kalau ada soalan, tulis siap-siap soalan tu. Jangan lupa je bila saya tanya. Okay. Ada soalan? Hampa forever tak ada soalan. Saya rasa pandai mengajar. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, Miss. 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 Thank you, Miss.